Hari ini dah masuk hari raya ketiga. Rasanya esok ramai yang dah mula bekerja hari raya keempat kerana cuti telah pun bermula seawal daripada hari Jumaat. Kemudian hari Sabtu, Ahad, Isnin dan hari Selasa adalah hari di mana ramai telah pun mulai bertugas kembali. Jadi ramai yang dah mula tanya ni, bagaimana selepas hari raya Aidilfitri ini? Bagaimana bantuan-bantuan? Akan adakah bantuan-bantuan disalurkan kepada mereka-mereka yang memerlukan? Yang mana mereka ini sebenarnya telah pun memerlukan sejak sebelum hari raya lagi. Tetapi selepas hari raya, pastinya keadaan akan menjadi lebih sukar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwan AB. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Jadi esok seperti yang dinyatakan di awal video, mungkin ramai yang telah pun mulai kembali bertugas. Kepada mereka yang masih lagi mempunyai pekerjaan. Bagaimana pula kepada mereka yang masih lagi sebenarnya menganggur, sekarang ini belum mendapat pekerjaan tetap. Mungkin akibat daripada pandemik PKP sebelum ini, ramai yang telah pun diberhentikan sehingga sekarang ini masih lagi mencari pekerjaan. Mereka-mereka ini antara golongan yang mengharapkan bantuan daripada pihak kerajaan. Jika tidak pun bantuan daripada pihak kerajaan, mengharapkan agar kebenaran untuk pengeluaran KWSP 2.0 dibenarkan agar mereka ini mendapat sedikit nyawa sebelum dapat keluar daripada masalah ekonomi dan mendapat pekerjaan tetap. Jadi perkara itu sekarang ini masih lagi ditunggu-tunggu oleh ramai pihak di luar sana, oleh pencarum-pencarum KWSP, terutama sekali kepada mereka yang sekarang ini tidak layak untuk pinjaman bercagar KWSP dan juga kepada mereka yang tidak mempunyai baki lagi daripada akaun 2 KWSP. Kerana kita sedar sekarang ini pinjaman bercagar KWSP yang telah pun diadakan oleh pihak kerajaan itu akan mengambil daripada akaun 2 KWSP dan perlu mempunyai baki minima sekurang-kurangnya RM3,000 daripada akaun KWSP 2 itu sendiri bagi membolehkan pinjaman bercagar KWSP itu dibenarkan. Bukan itu saja sebenarnya, ada lagi perkara-perkara lain yang perlu dipatuhi, contohnya seperti bebas daripada mempunyai masalah yang buruk dalam sitos dan sikris berumur 40 tahun dan ke atas buat masa sekarang ini, kerana fasa kedua nanti akan dibuka juga nanti kepada mereka yang berumur di bawah 40 tahun. Jadi persoalannya sekarang ini selepas Hari Raya Aidilfitri, selain daripada mengharapkan pengeluaran KWSP 2.0 dibenarkan, ramai juga yang mengharapkan bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan. Jadi apakah akan ada bantuan selepas Hari Raya Aidilfitri ini? Dan jika ada, apakah bantuan-bantuan tersebut? Okay, yang pertama yang sudah semestinya bakal berlaku mungkin seawal minggu pertama ataupun kedua bulan Mei nanti adalah untuk pembayaran bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat ini antara lainnya adalah seperti BWE, iaitu bantuan warga emas. Kemudian ada juga allowance orang kurang upaya, EOKU, dan pelbagai lagi. Untuk kanak-kanak pun ada sebenarnya, yang mana jika anda memerlukan informasi, anda boleh berkunjung terus ke laman sesawang rasmi JKM, iaitu jkm.gov.my. Kebiasaannya bantuan untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat bantuan bulanan ini akan dibayar sekitar 10 hari bulan setiap bulan. Mungkin ada awal sedikit, mungkin ada lewat sedikit, mengikut seberapa cepat proses yang dilakukan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berhampiran dengan anda. Jadi itu ceritanya untuk bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan selepas itu mungkin bantuan seterusnya yang bakal disalurkan oleh pihak kerajaan hanyalah untuk fasa ketiga bagi sumbangan tunai ramah. Yang mana kita sedar pembayaran untuk fasa kedua telah pun selesai dilakukan kepada penerima-penerima seawal daripada 5 hari bulan April 2023 sebelum raya lagi. Jadi untuk fasa ketiga hanya akan berlaku pada bulan Julai 2023. Cuma mungkin ada kemungkinan pembayaran itu akan berlaku awal kerana kita sedar pada hujung bulan Jun 2023 nanti adalah Hari Raya Aidiladha. Jadi berkemungkinan besar juga pihak kerajaan akan berbesar hati untuk mengawalkan pembayaran tersebut sebelum Hari Raya Aidilfitri. Walau bagaimanapun, buat masa sekarang ini masih lagi kekal pada bulan Julai 2023 dan pembayaran fasa keempat bakal berlaku pada bulan November 2023. Harus diingatkan untuk pembayaran fasa ketiga dan keempat ini portionnya agak besar untuk sesetengah golongan. Kerana kita sedar sekarang ini sebagai contoh untuk kategori isi rumah baru dibayar RM500. 300 pada pembayaran fasa pertama dan 200 pada pembayaran fasa kedua.
Jadi katakanlah sebagai contoh anda penerima jumlah keseluruhan RM2,500. Baru terima sekarang ini RM500, bermakna ada baki lagi RM2,000 yang belum dibayar yang bakal dituntaskan pada fasa ketiga dan keempat. Jika dibahagi sama rata, ianya akan menjadi RM1,000. Itu sebagai contohnya. Tetapi ada juga golongan yang tidak akan menerima lagi pada pembayaran fasa ketiga dan keempat ini. Sebagai contoh, kategori isi rumah pendapatan RM2,501 ke RM5,000 tidak mempunyai anak, di mana jumlah keseluruhan diluluskan kepada mereka adalah RM500. Jadi sekarang ini telah pun dibayar RM500, bermakna tiada lagi bayaran untuk mereka untuk fasa ketiga dan keempat. Bagi mereka yang bertanya berkaitan dengan ada tambahan ataupun tidak untuk sumbangan tunai ramah ini, ada, tetapi hanyalah kepada mereka yang berada dalam senarai e-Kasih dalam senarai miskin tegar, yang mana mereka ini tidak akan diberikan tunai tambahan tetapi akan diberikan voucher untuk menebus makanan sejumlah RM100 setiap bulan selama 6 bulan untuk menggenapkan jumlah keseluruhan sebanyak RM600. Jadi itu akan berlaku diperkatakan seawal bulan Julai nanti, bermakna Julai, Ogos, September, Oktober, November dan Disember, 6 bulan, 100 setiap bulan jumlah keseluruhan RM600. Jadi itu adalah untuk sumbangan tunai ramah pembayaran fasa ketiga yang mana dijangkakan hanya akan berlaku pada bulan Julai 2023 nanti. Selain daripada itu, ada juga bantuan-bantuan disalurkan tetapi kepada kategori-kategori tertentu seperti nelayan, seperti pekebun dan sebagainya, di bawah agensi-agensi yang tertentu. Dan bagi mereka juga yang bertanya berkaitan dengan e-belia yang mana telah pun ditingkatkan amountnya ke RM200 pada tahun ini, e-belia ini hanya diberikan kepada belia yang berumur 18 ke 20 tahun kecuali kepada pelajar sepenuh masa institusi pengajian tinggi di mana mereka ini tiada had umur, akan diberikan juga RM200 ini dalam bentuk e-wallet. Untuk ini anda perlu menunggu pengumuman rasmi nanti bila ianya boleh mula ditebus. Okay guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.